Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i bin Yusuf, pelajar tahun 3 dari jurusan Sains Matematik. Di dalam video ini, saya ingin membincangkan tentang kesan COVID-19 terhadap ekonomi rakyat Malaysia. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai wabak coronavirus yang merupakan sebuah penyakit yang sedang berlaku secara global dan telah mendatangkan banyak kemudaratan kepada semua negara di dunia, tidak kira negara itu kecil ataupun besar, termasuklah negara kita, Malaysia. Pada awalnya, kes-kes yang dilaporkan adalah rendah, sehinggalah pada awal bulan Mac, di mana kes positif yang dilaporkan meningkat secara mendadak. Ekoran daripada peningkatan kes COVID-19. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin telah mengumumkan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa bermula 18 Mac 2020. Ekoran daripada pengumuman tersebut, banyak aktiviti-aktiviti harian rakyat Malaysia terpaksa ditutup, termasuklah aktiviti-aktiviti sosial seperti riadah, sukan dan beberapa aktiviti-aktiviti pekerjaan. Banyak sektor-sektor pekerjaan dan perniagaan telah mengalami kerugian besar dan telah menggugat keadaan ekonomi mereka. Antara sektor ekonomi yang terjejas teruk termasuklah sektor pelancongan dan perniagaan. Pelancongan memainkan peranan yang sangat besar dalam meningkatkan ekonomi negara kita. Namun, akibat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, negeri-negeri yang menjadi tumpuan utama pelancong seperti Johor, Melaka, Pulau Pinang dan Sabah terpaksa berhadapan dengan kerugian besar, di mana tempahan hotel dan pakej-pakej percutian terpaksa dibatalkan akibat penutupan lawatan ke Malaysia. Perdana Menteri menganggarkan kerugian sebanyak 3.37 bilion ringgit daripada bulan Januari ke Februari 2020. Berikut merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Monash University yang melibatkan seramai 802 responden terdiri daripada pengusaha syarikat dan perniagaan. Kajian itu melibatkan 45% dari syarikat kecil, 14% syarikat sederhana dan 40% lagi syarikat besar. Antara industri utama yang terlibat menerusi kajian ini adalah pembinaan, peruncitan, pembuatan, makanan dan minuman serta perkhidmatan perniagaan. Prospek suram itu dinyatakan oleh 585 responden. Bersamaan 73% yang terdiri daripada penggiat pelbagai industri di negara ini. Namun hanya 3% perniagaan yang optimis pendapatan mereka akan meningkat pada tahun ini. Sementara itu, 15% pula mengakui mereka sukar untuk menilai prestasi tahun ini ekoran terlalu banyak ketidaktentuan pasaran. Dalam pada itu, 8% penggiat perniagaan percaya bahawa tidak akan ada sebarang perubahan kepada pendapatan atau keuntungan mereka. Akibat daripada itu, banyak syarikat-syarikat yang telah mengalami kerugian besar. Isu gaji telah menjadi cabaran utama kepada hampir 5,000 syarikat dan firma perniagaan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Kajian mendapati sebanyak 68.9% pemilik syarikat terpaksa menggunakan simpanan mereka sebagai sumber utama bagi menampung kos operasi, khususnya pembayaran gaji pekerja. Pembayaran gaji pekerja dan ketiadaan pelanggan telah menjadi punca beberapa pengusaha syarikat tidak dapat tidur dengan tenang setiap malam kerana memikirkan cabaran norma baharu. Menurut kajian, 88.8% syarikat sendirian berhad menghadapi isu dan cabaran dalam pembayaran gaji pekerja. Oleh kerana itu, ramai syarikat persendirian ataupun pemilik perniagaan terpaksa mengambil jalan sukar untuk mengurangkan kos perbelanjaan perniagaan. Antara inisiatif yang telah dilakukan oleh pemilik syarikat ialah dengan melakukan pemotongan gaji dan penurunan bonus. Berdasarkan kaji selidik JobStreet, 1/3 daripada pekerja melaporkan pengurangan gaji lebih daripada 30% daripada gaji asal mereka.
Lebih teruk lagi, terdapat ramai rakyat Malaysia yang telah diberhentikan kerja atas alasan tidak dapat menampung kos perbelanjaan syarikat. Berdasarkan rekod sistem insurans pekerjaan, hampir 100,000 pekerja terpaksa diberhentikan bermula daripada Januari sehingga ke November tahun ini. Tujuan saya mengetengahkan tajuk ini adalah untuk membela nasib pekerja-pekerja tempatan negara dan untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang kepayahan bekerja dalam norma baharu ini. Hal ini demikian kerana penambahan dari segi skup kerja adalah antara masalah yang sedang dihadapi oleh pekerja-pekerja di Malaysia. Seramai 66% pekerja tempatan terpaksa menghadapi masalah tersebut, terutamanya dari sektor pendidikan, di mana mereka terpaksa menghadapi penambahan skup kerja sehingga 54%. Jika dahulu, peranti telekomunikasi seperti telefon pintar adalah dilarang dibawa ke sekolah, namun kini adalah sebaliknya. Apabila dunia pendidikan berada dalam alam maya dan terpaksa dilakukan di rumah. Tugasan sebagai seorang insan bernama guru semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan baharu yang memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara atas talian. Oleh kerana itu, guru-guru perlu mengatasi cabaran norma baharu di mana mereka perlu meningkatkan kemahiran teknologi maklumat dengan menguasai aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet dan Webex untuk dijadikan sebagai platform bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, capaian internet dan ketiadaan gadget seperti telefon pintar dan komputer riba menjadi punca para pelajar dan guru-guru menghadapi kesukaran dalam meneruskan proses pengajaran. Oleh sebab itu, kerajaan telah mengambil inisiatif dengan memberikan telefon pintar percuma untuk pelajar sekolah B40 dilengkapi dengan bantuan data sebanyak 40 GB. Di samping itu, kerajaan memperuntukkan banyak bantuan-bantuan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan untuk membantu keluarga-keluarga yang terjejas terutamanya daripada golongan B40 dan M40. Berikut merupakan senarai bantuan-bantuan yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif bagi meringankan beban rakyat. Antaranya, kerajaan akan menanggung pemberian diskaun bil elektrik berjumlah RM662 juta. Penangguhan PTPTN bagi membantu seramai hampir 1.5 juta peminjam membabitkan jumlah kutipan RM375 juta. MARA tangguh bayaran balik pinjaman pelajaran dan perniagaan selama 3 bulan. Malah diskaun khas sewaan premis perniagaan MARA sebanyak 30% diberikan kepada usahawan premis MARA. Pekerja berpendapatan bawah RM4,000 yang cuti tanpa gaji layak mendapat bantuan kewangan RM600 setiap bulan, maksimum 6 bulan. Kemudahan bayaran yuran ini membabitkan seramai 37,855 murid dan 972 kanak-kanak. Bantuan percuma sebulan sewa premis perniagaan di BKL serta bayaran penuh kepada 500 pekerja harian di BKL. 400 sebulan diberikan kepada sektor dan petugas perubatan. Penangguhan bagi pembayar cukai di bawah sektor pelancongan seperti agensi pelancongan, pengusaha hotel dan syarikat penerbangan. Tidak lupa juga kepada pelajar FPT yang terkandas di pusat pengajian mereka, di mana mereka dihantar pulang ke kampung halaman dengan menaiki bas dan kapal terbang secara percuma. Terdapat juga NGO-NGO dan rakyat Malaysia yang prihatin sanggup turun padang dan menggunakan wang simpanan mereka sendiri untuk membantu masyarakat-masyarakat yang dalam kesusahan. Dengan ini, saya amat terharu dan bangga dengan sikap keprihatinan dan nilai kerjasama dalam diri rakyat Malaysia di dalam menangani cabaran sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini dilaksanakan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan Malaysia atas segala usaha yang dilakukan untuk membantu mengurangkan beban rakyat. Sekian sahaja.
topik yang saya ingin bincangkan di dalam video ini. Terima kasih.